Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat pagi. Diucapkan Alhamdulillah kita sekarang ni berada di rancangan secara langsung di Facebook untuk PAS Kawasan Wangsa Maju. Untuk semua tuan-tuan dan puan-puan sedang menyaksikan secara langsung di Facebook PAS Kawasan Wangsa Maju, diucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dengan kita kita membicarakan di hujung-hujung minggu ni, di hari-hari PKP yang saya rasa semua orang duduk kat rumah. Hari ni di live di PAS Kawasan, Facebook PAS Kawasan Wangsa Maju, hari ni kita menjemput bersama dengan kita YB Senator Puan Hajah Nuridah binti Muhammad Saleh bersama dengan kita pada pagi ni. Selamat datang YB ke rancangan live kita bersama dengan PAS Kawasan Wangsa Maju. Selain daripada YB Senator juga adalah sebagai ahli Dewan Negara, adalah sebagai Timbalan Ketua Wanita Perikatan Nasional Malaysia dan juga penyelaras Parlimen Wangsa Maju. Okey, selamat datang. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Tuan-tuan dan puan-puan sedang menonton secara langsung pada pagi ini. So pagi ini kita nak berborak santai ataupun kita nak cerita sikit tentang pengaruh media sosial terhadap anak muda. Ya, YB Senator kita nak cerita sikit tentang pengaruh anak muda tentang inilah Facebook sekarang ni nak viral senang sangat. Lagi-lagi waktu PKP ni memang tangan dekat tangan je YB tau. So sekarang ni kita nak cerita sikit mungkin YB untuk soalan pembuka kata, soalan mula. Saya mungkin nak tanya sedikit YB berkenaan dengan pengaruh media sosial dengan anak muda ni. Bagaimana perkara media sosial ni mampu mempengaruhi terhadap anak muda ni? Apakah kepentingan media sosial kepada anak muda yang ada sekarang ni? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya wal akhirah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah. Yang dikasihi anak anda moderator untuk program kita pagi ni. Apa nak bahasa diri apa nak bahasa diri Kak Nuri ke Ustazah ke dengan anak dia ni? Biasa kalau dengan kawan ni Kak Nuri, tapi tengok moderator ni muda lah. Saya panggil Ustazah. Biasanya panggil Ustazah. Jadi begitulah juga dengan media massa ni. Kalau kena cara penggunaannya, insya-Allah dia banyak mendatangkan manfaat kan.
dan macam kita kata pisau lah, sebut pisau tu suatu benda yang dengar-dengar tu boleh bahaya. Selalu kita akan sebut bila sebut pisau je, kalau pada kanak-kanak mungkin kita akan rasa tu membahayakan untuk kanak-kanak kan. Tapi untuk kita orang dewasa mungkin tengok juga masa kan. Kalau orang waras, insya-Allah pisau tu akan digunakan kepada perkara yang mendatangkan manfaat. Tapi kalau pada mungkin orang yang tak waras, mungkin juga dia akan menggunakan pisau tu kepada perkara-perkara yang boleh mendatangkan kecederaan pada diri dia, ataupun juga kepada orang lain. Jadi begitu juga dengan media massa ni. Sebenarnya media massa ni dia ada banyak kebaikan dia. Paling mudah sekarang ni sebab media massa ni, teknologi yang dah berkembang ni, kita dapat on air ni kan. Ikhman, betul tak? Itu dia sudut kebaikan dia. Maknanya dalam suasana lockdown, kita tak boleh nak banyak benda yang kita tak boleh buat di luar sana lah, di luar daripada pagar rumah kita kita tak boleh nak mungkin kata kalau kebiasaan kalau ni biasa kita kata ada kuliah ke tak boleh, ni maknanya ni manfaat dia. Betul. Okay. Begitu juga maknanya apa yang boleh kita sebut di sini ialah dari sudut kata cepat dan mudah. Cepat dan mudah sekarang ni. Maknanya cepat memang boleh sampai terus ke dalam rumah masing-masing, masya-Allah, ke dalam bilik masing-masing, ataupun lebih lagi ke pada tapak tangan masing-masing sekarang ni. Program kita sangat mudah, masya-Allah. Dia tak perlu nak bergerak keluar rumah, pergi surau ke, pergi mana kuliah ke, pergilah ruang bilik kuliah ke, tak perlu. Dengan ada je teknologi itu di tapak tangan kita, masya-Allah, kita dah boleh bersama-sama berbincang secara tidak langsung sebenarnya, insya-Allah. Dan sangat mudah, pantas di sini kita lihatlah yang yang kita lihat di sini tak perlu mengambil masa yang panjang kan. Lagi apa lagi dan menguntungkan masa kita lah. Masa kita kurang menjimatkan masa kita sebenarnya. Ini di antara kebaikan-kebaikan orang kata media massa kan. Maknanya dia cepat itu dapat mudah untuk disebarkan, maklumat pun cepat dapat kan, dan semua orang boleh accept sebenarnya lah, insya-Allah. Tu di antara perkara-perkara yang sebenarnya media massa ni sangat bermanfaat untuk kehidupan kita kalau kita pandai menggunakannya, insya-Allah. Tu jawapan awal lah. Okey, terima kasih kepada Ustazah YB Senator Nuridah atas pembuka soalan tadi, kepada jawapan kepada soalan tadi. Sampai itu juga Ustazah, kita nak tahu juga mungkin Ustazah boleh cerita sikit pergerakan media massa ni di zaman Ustazah zaman muda, anak muda dulu dengan anak muda zaman sekarang. Mungkin Ustazah boleh rungkai ataupun boleh kongsikan pengalaman pergerakan zaman bertukar zaman tu. Dulu anak muda macam mana dia media sosial dia macam mana, zaman anak muda sekarang ialah kita dah ada live apa semua semua ni, kena cari view, kena cari like, kena cari share. Orang dulu cara anak muda dulu macam mana dia nak mendapatkan benda-benda macam itu sebagai orang kata hiburan bagi mereka. Allahu Akbar, masya-Allah, alhamdulillah. Ustazah sempat lagi dipanjangkan usia, ya Allah, untuk nak melalui lah suasana yang ada sekarang ni. Dan sebenarnya kalau macam Ikhman sendiri pun, anak muda zaman sekarang pun sebenarnya juga sempat kan melalui zaman Ustazah lah. Cuma masa dulu mungkin awak semua kecil lagi kan, jadi tak ambil tahu sangat.
Macam Ustazah ni orang kata masa dulu tu kita dah remaja, dalam suasana remaja. Sekarang ni Alhamdulillah dah veteran. Jadi maknanya kita dapat melaluinya dengan penuh sedar lah, dengan penuh sedar. Cuma kalau macam Ikman, orang muda ataupun yang lebih muda lagi macam kanak-kanak dia orang celik pun, bayi sekarang ni lahir kan, ataupun yang dah 2-3 tahun pun celik dia dah tengok teknologi tu dah ada bersama dengan dia orang kan. Okey, jadi kalau masa kami masa kita muda-muda dulu, masa Ustazah zaman muda dulu, masa student ke misalnya, memang taklah macam sekarang. Sekarang duduk dalam bilik je, anak-anak pun belajar online Pelan pula datang pandemik COVID, dah tak duduk dekat asrama dah. Balik ke rumah belajar online. Kalau tertanya tengah buat apa, ada kelas, kelas online. Kalau kami dulu mana macam tu kan, memang kenalah cari transport. Kalau duduk hostel pun kena menapak jugalah untuk berjalan pergi ke bilik-bilik kuliah kan. Kemudian tu cari bahan, kalau ada apa-apa assignment ke apa ke, kena pergilah cari bahan. Tu secara orang kata dulu semuanya secara fizikal, mesti menggerakkan tubuh badan kita sebenarnya untuk mendapatkan sesuatu. Masya Allah ya. Sekarang ni sangat-sangat senang, ya Allah, Masya Allah. Itu kita lihat perubahannya. Tapi itulah, walaupun keadaan sebercanggih sekarang ni orang kata, sebermudah, tapi tetap juga terasa macam kita terkapai-kapai, tak sempat juga lagi. Banyak lagi perkara-perkara yang belum kita nak siapkan, tak dapat nak siapkan. Walaupun teknologi dah makin canggih, dah makin maju kan. Rupanya Masya Allah, Allahu Akbar, Masya Allah. Mungkin Allah juga menjalankan masa pun begitu cepat ya. Jadi ini yang boleh kita menungkan, kenangkan dengan apa, firman Allah dalam surah Al-As kan, demi masa. Demi masa, memang masa tu sangat-sangat penting bagi kehidupan manusia sebenarnya. Kan macam sekarang ni kalau katalah Ustazah duk tengok, terutama masa lockdown ni kita tak banyak keluar lah, Ustazah sendiri kan, tak boleh nak buat kegiatan yang biasa dilalui kan. Jadi kita katalah masing-masing sekarang ni kita ada masa yang Allah bagi 24 jam. 24 jam tu kalau minit kita convertkan ke minit, kita tukarkan kepada minit, lebih kurang ada berapa 1440 ke? 24 kali 24 jam kali 60 minit, 1440 lebih kurang kan. Lebih kurang macam tu, 1440. Katakanlah sekarang ni kita kata kita nak baca Quran. Kita nak baca Quran, target kata berapa kita nak baca Quran? Nak baca Quran nak kata sebab kita masih lagi kan, mood Ramadan ni masih lagi. So ada Syawal lagi. Yang kebiasaan masa kita katalah kita nak baca Quran satu juzuk. Satu juzuk sehari. Kita tengok tak waktu berapa minit sebenarnya untuk kita nak habiskan satu juzuk Quran. Lagipun ni dalam suasana Ramadan pun masih lagi ada lagi kesan. Lepas tu cerita pasal Palestin pula, bila orang sebut pasal tentera Al-Qassam, bagaimana nak jadi tentera Al-Qassam, ada ciri-ciri dia kan, antaranya baca Quran tu, Masya Allah. Mereka menghafaz Al-Quran dan baca Quran juga, Masya Allah. Jadi maknanya ni masih ada lagi lah mood ni sebenarnya pada kita. Jadi cuba kita perhatikan, bila kita baca satu juzuk Quran, berapa minit kita ambil masa. Dia memang bergantung kepada penguasaan kita lah. Kalau orang yang boleh baca lancar, pada Ustazah rasa mungkin dalam masa tak sampai setengah jam
satu juzuk dia orang boleh habiskan. Satu juzuk mungkin boleh habiskan. Saya terfikir kalau dulu kita kata contoh ni cerita lain sikit ni, tapi masih lagi bersangkutan dengan masa yang sebenarnya yang kita lalui. Sebagai contoh kita kata bila kita dengar selalu dalam Ramadan selalu diceritakan tentang bacaan Quran dan diberitahu bahawa Imam Syafi'i ni kebanyakan orang Malaysia ni bermazhab Imam Syafi'i dari sudut fiqhnya lah kan. Okey. Tapi kita tengok pula mungkin orang Malaysia ikut dari sudut fiqh. Dari sudut bacaan Quran Imam Syafi'i macam mana? Dikatakan bahawa Imam Syafi'i bila bulan Ramadan dia dapat menghatamkan Al-Quran berapa kali? Agak-agak Ikman. Sehari sekali tak silap. Rasanya lah. Macam mana? Khatamkan Quran 2 kali. Bukan satu juzuk, satu Quran tu 2 kali. Masya Allah. Saya duk kira juga. Bermakna satu Quran tu kalau kata 1440 minit, maknanya satu Quran bayangkan berapa maknanya kalau bagi 2 1220 minit untuk satu Quran. 1220 minit kalau nak bagi berapa jam tu kalau kita kata 12 jam 12 jam. Jadi Ustaz pun duk fikir macam mana berapa lama pula dia nak semayang kan yang aktiviti lain. Maknanya Imam Syafi'i lagi laju lah satu juzuk tu. Dalam tadi Ustaz kata kalau Ustazah punya ni cuba dalam keadaan tu kita kata dalam paling-paling lama 1.5 jam 30 minit. Tadi maknanya Imam Syafi'i satu juzuk berapa minit dia boleh dapat. Tu dia. Dengan teknologi yang macam kita sekarang tak ada. Tu di zaman dia. Masya Allah kita tengok kan. Bagaimana pula dengan kita sekarang? Teknologi yang ada sekarang ni yang begitu pantas, dapatkah kita juga menguasai ataupun melakukan apa yang telah dilakukan khususnya oleh imam-imam yang terdahulu. Jadi itu yang saya beritahu, suasana memang sangat berbeza. Tadi macam tadilah kalau masa kita student kita tak sama. Sekarang ni semuanya di hujung jari masing-masing, Masya Allah, di dalam bilik masing-masing. Jadi baik buruk sekarang ni dah masuk ke dalam bilik tidur masing-masing. Betul tak? Betul. Masya Allah. Wallahu a'lam. Menjawab Ikmal punya ke ataupun saya dah meleret sampai ke Palestin. Banyak yang kita dapat daripada apa yang Ustazah kongsikan sebentar tadi maknanya dari segi peredaran zaman dan juga apa yang berlaku di zaman sekarang. Tadi Ustazah ada cerita sikit tentang Al-Qassam ya. Yeah. Saya ingin tanyakan pandangan dan pendapat Ustazah bagaimana netizen Malaysia seolah-olah menjadi mampu mempengaruhi media sosial di Israel sana kalau Ustazah mengikuti perkembangan bagaimana hashtag Israel Koyak. Mungkin saya nak tanya juga pandangan Ustazah berkenaan dengan isu tersebut. Bagaimana media sosial yang dikuasai 100%, bukan 1%, maknanya dikuasai dipanggil keseluruhannya, kebanyakannya adalah anak muda. Bagaimana mampu mempengaruhi media sosial di Israel sampai tahap keluar terkenalnya hashtag Israel Koyak tu, Ustazah. Mungkin Ustazah boleh kongsi ataupun beri sedikit pandangan tentang isu tersebut? Tadi kan saya tak jelas tau. Dia terputus. Terputus, okey. Saya tak dengar apa benda yang ditanya. Sorry. Tadi Ustazah ada cerita tentang Al-Qassam lah. So saya teringat tentang isu hashtag Israel Koyak. Bagaimana media sosial yang sekarang ni keseluruhan kebanyakannya dikuasai oleh anak muda sekarang ni mampu mempengaruhi, orang kata dalam bahasanya menyerang media sosial di Israel sampai tahap diorang pun viral video Israel Koyak YouTube kan. Maknanya saya nak tahu pandangan Ustazah tentang netizen ataupun anak muda kita yang mungkin
ada yang kata tak mampu nak pergi berperang tapi mungkin berperang secara cyber macam ni. Mungkin dalam isu tu mungkin pandangan sedikit YB Ustazah Nuridah. Okey, alhamdulillah, tahniah ya kepada Ustazah, tahniah lah ya kepada anak muda sebenarnya yang bolehlah buat macam tu sehingga YouTube pun stop ya, ada setengah-setengah tu banyak sangat cerita pasal Israel. Dia orang yang memang suka, memang cenderung kepada Israel, jadi dia dah stop kan setengah account lah kan. Ya. Jadi pada Ustazah ni salah satu itu Ustazah sebut, macam Ustazah sebut awal tadi lah, dia sebenarnya salah satu perkara tu dia boleh ke arah kebaikan dan juga ke arah kejahatan. Dia bergantung kepada kepahaman kita dan cara kita sebenarnya menguasai diri kita. Macam tadi tu, itu salah satu daripada yang telah pun dibuat oleh anak-anak muda, dan Ustazah bersetuju lah tu, bagus lah kan. Nak pergi perang memang tak boleh nak keluar lagi daripada sempadan negara kita kan. Ya, mungkin macam berbagai masalah selain daripada COVID, kadang-kadang mungkin soal keuangan dan sebagainya. Jadi kita gunakan saluran yang seperti itu ya, untuk orang kata biar Israel bengang lah ya, dengan cara yang dilakukan itu, nak tunjuk pada dia sebenarnya dia tak boleh nak buat sesuka hati dia kan. Ramai sebenarnya manusia di dunia ini yang tidak suka, terutama orang-orang Islam, di atas segala kezaliman yang berleluasa yang dilakukan oleh Israel, Zionis Israel. Baik Ustazah. Baik umat Palestin akan mendapat kembali hak-hak dia, insya-Allah. Baik. Terima kasih sedikit pandangan daripada YB Ustazah Nuridah yang diberikan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, kami sekarang ini berada secara langsung dalam bual bicara bersama dengan Gomat ini dan juga bersama dengan PAS Kawasan Wang Semaju. Yang melihat secara langsung mungkin boleh utarakan soalan, pandangan, pendapat di Facebook PAS Kawasan Wang Semaju untuk saya bacakan, dan kita boleh berkongsi, minta pandangan pendapat bersama dengan panel kita pada hari ini. YB Senator Ustazah Hajah Nuridah Muhammad Saleh yang juga selaku Ketua Dewan Muslimat PAS Malaysia, juga penyelaras bagi Parlimen Wang Semaju. So tuan-tuan dan puan-puan, untuk bantu saya untuk tekan like dan share di video ini untuk kita kongsikan manfaat perbicaraan kita ataupun bual bicara kita pada pagi ini kepada mereka-mereka yang mungkin tak tahu program kita pada hari ini. Mungkin inilah kuasa media sosial, itu senang sangat nak siparkan. So tuan-tuan bantu saya untuk tekan butang share pada video ini untuk kita kongsikan manfaat video ini, insya-Allah. Ustazah, kita ada soalan daripada Facebook PAS Kawasan Wang Semaju ni. Nama dia Hani Sabrina Zulkafli. Terima kasih Puan Hani Sabrina kerana sudi bertanyakan soalan dan menonton kami secara live di sini. Dia kata, Assalamualaikum Ustazah, medsos ini boleh dimanfaatkan untuk perkara kebaikan seperti menyebarkan awareness tentang Palestin misalnya. Apakah adab-adab ataupun akhlak yang perlu kita observe so that kita apa kebaikan kita buat daripada medsos ini tidak sia-sia? Boleh tak Ustazah kongsikan pendapat jawapan kepada sahabat yang menonton secara langsung, Puan Hani Sabrina Zulkafli. Ustazah juga soalan tadi saya bacakan lagi sekali. Okey, terima kasih kepada siapa tadi, Hanis? Hani Sabrina. Hani Sabrina, terima kasih pada soalan. Sebenarnya itulah Ikman punya ni sound asyik terputus je, masya-Allah. Okey, jadi wallahualam, mudah-mudahan jawapan yang Ustazah bagi ni menepatilah apa yang ditanya ya oleh Ani ya. Jadi memanglah kita semua kena ingat, sebagai seorang Muslim kita semua kena ingat ya, bahawa setiap yang kita lakukan ya,
sama ada kita bersendiri, sama ada kita dalam ramai orang, sama ada kita dalam gelap, sama ada kita dalam terang, cerah, sebenarnya semuanya direkod, dirakam oleh Raqib dan Atid. Masya Allah. Memang sebagai hamba Allah kita tak boleh larilah daripada hal ini. Memang Allah Subhanahu Wa Taala dia mencipta manusia di atas muka bumi ni, dia tak biarkan manusia ikut suka dia apa benda dia nak buat. Bahkan kalau kita lihat manusia pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah seorang rasul, seorang nabi, utusan Allah iaitu Nabi Adam. Ini apa maknanya? Maknanya untuk manusia memahami, mengambil iktibar bahawa manusia tak boleh ikut sesuka hati dia. Allah menurunkan manusia yang pertama adalah di kalangan pesuruhnya. Apa-apa yang Allah nak manusia buat di atas muka bumi ni, dia akan melalui pesuruhnya, rasul-rasulnya. Jadi ini menandakan kepada kita manusia tak boleh nak buat suka hati dia. Allah dah hantar guide yang pertama, guide yang pertama adalah seorang rasul. Maknanya manusia kena follow apa yang dibawa oleh rasul. Jadi antara ajaran rasul khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah setiap manusia itu ada dia punya followers yang tak bercerai tanggal. Sekarang ni semua orang gila followers kan. Nak supaya orang yang mengikut dia tu ramai. Jadi memang Allah dah bagi sebelum dia minta lagi. Lahir-lahir je Allah memang dah bagi tukang follow kita, tukang ikut kita kan. Iaitu malaikat Raqib dan Atid yang tak bercerai tanggal dengan kita, yang sebelah kanan akan mencatat segala perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, sama ada kita duduk seorang, sama ada kita duduk ramai-ramai, sama ada kita duduk dalam cerah, sama ada kita duduk dalam gelap, semuanya dia akan catat yang baik-baik yang kita lakukan. Dan begitu jugalah malaikat yang sebelah kiri kita ni, malaikat Atid ni, dia pula macam tu juga. Mencatat segala benda yang tak baik yang kita lakukan. Sebagaimana yang Allah sebut dalam surah Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa atharahu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi Allah beritahu dah semua benda Allah catat. Allah perintahkan kepada malaikat kiri kanan kita ni mencatat. Jadi bila hal ini sebagai seorang yang beriman kepada perkara-perkara ghaib, beriman kepada malaikat, itu salah satu daripada rukun-rukun iman yang mesti kita imani. Jadi sebagai seorang yang beragama Islam, duduk macam mana sendiri pun kita mesti ada etika kita. Kita mesti ada adab-adab kita sebenarnya. Kalau orang tak tahu, Allah tahu, malaikat tahu, dan semua akan dicatat. Lepas tu bukan sebarang catat pula, tu bukan sebarang catatan. Terpaksa pula kita bertanggungjawab di padang mahsyar nanti. Jadi tu kena ingat. Oleh itu apa pun saja yang kita lakukan, sama ada kita on air, kita berada dan untuk media sosial, mesti kita pastikan apa saja kerja yang kita buat adalah akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya senang sangat, Allah tu baik sangat kan. Nak suruh kita dapat pahala senang je, ikut je apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan segala yang Allah tetapkan memang garanti baik 100% lah sebenarnya untuk kita. Kalau kita fikirkanlah, kalau ikut hawa nafsu memang lesu lah, memang rasa semuanya tak elok kan. Tapi kalau fikir elok, rujuk pada Quran dan fikir untuk kepentingan bersama, dan sebenarnya kita akan mengakui bahawa segala yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita memang sangat baik. Oleh itu pada Ustazah, apa pun kita, siapa pun kita, di mana pun kita berada, nak buat kerja apa pun, selalulah tanya pada diri kita, ni Allah suka ke tak? Agak-agaknya Allah suka ke tidak ni apa yang aku buat? Agak-agaknya ni dia boleh dapat pahala ke tidak ni? Boleh menambahkan amal baikku ataupun tidak. So kalau rasa okey semua sekali, okey, teruslah. Teruskan. Tapi
memang tak elok isu yang mungkin aku bawa ni menjadi fitnah saja ataupun membuka aib orang yang tidak membawa kepada kecemerlangan Islam. Jadi kena sabar untuk tidak melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Sabar sebab pahala tu mahal. Hidup kat dunia memang kena sabar. Ingat, hidup kat dunia ni dua perkara benda yang kita kena buat. Satu, kena beramal ibadat. Yang kedua, kena menghadapi segala ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hidup pun tak lama. Mungkin 60-70 kalau sempat. Tak lama, maka kita kena sabar. InsyaAllah orang sabar, Allah bersama orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Jadi apa pun kena berfikir banyak, jangan ikut suka hati. Ikut hati orang tu kata mati. Ikut Okay. Okay, betul. Okay. Okay, Zaza. Okay. Itu soalan, jawapan yang kita dengar dan juga nasihat daripada tajuk kita dan soalan yang diberikan pada sahabat netizen kita, Puan Hani Sabrina serta tadi. Untuk soalan seterusnya, bila Ustazah cerita tentang Rakib dan Atif, tentang ada followers, 2 orang followers daripada lahir lagi yang telah follow kita sampai sekarang, ada satu soalan yang ingin saya tanyakan kepada saya mohon pandangan lah daripada YB cerita mengenai segelintir anak muda yang menonton pornografi, sebab sekarang ni sangat senang untuk akses mana-mana laman web, terutamanya untuk laman web porno, Ustazah. So mungkin anak muda yang ada tabiat macam ni, boleh tak Ustazah kongsikan, mungkin ada anak muda yang sedang menonton sekarang ni, bagaimana cara untuk mengatasinya? Silakan Ustazah. Okey, terima kasih pada soalan. Okey, kita tahu apa ni menampakkan alat sulit manusia tu sendiri ataupun aurat manusia. Jadi kita tahu sebenarnya sebagai seorang Muslim, kita mesti kita lihat dulu sebenarnya apa pandangan Islam dalam hal ini. Kita perkara yang memang Allah tutup aurat kita tu memang kita kena jaga. Atau orang kata untuk tengok yang diri sendiri pun ada masa dia akan jadi makruh. Perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa lagi kalau manusia nak tengok aurat orang lain dan juga melihat pula aksi-aksi yang memang tidak sepatutnya dilakukan. Jadi perkara ni memang akan mendatangkan keburukan kepada diri kita sendiri. Satu, yang pertamanya memang Allah murka. Perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan maksiat yang boleh mendatangkan gelap hati kita tu, tambah bintik-bintik hitam dalam hati kita. Dan kita kena ingat perkara-perkara yang tak elok ni, dia memang akan menjadi suatu suatu benda yang jadi seronok. Tu hawa nafsu. Dan benda-benda yang bertentangan dengan benda-benda yang bertentangan dengan kehendak Allah ni, memang hawa nafsu manusia memang suka. Ini yang sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu ni dia memang suka suruh manusia ataupun diri manusia itu sendiri kepada keburukan. Dia memang suka, manusia suka buat keburukan, memang itu selarilah dengan hawa nafsu.
memang dia dendam dengan keturunan anak cucu Nabi Adam ni. Dia tak mau anak cucu Nabi Adam ini masuk ke dalam syurga Allah, dan dia nak semuanya mesti jadi geng dia juga dalam api neraka Allah. Jadi ditambah dengan hawa nafsu tadi yang suka buat benda yang tak elok, syaitan tukang kipas lagi, itulah jadi benda-benda maksiat ni manusia akan rasa seronok. Tetapi sebagai seorang Muslim, kita mesti kembali kepada agama kita, kan? Ada adab yang diajar oleh Islam, mesti kena ingat. Macam mana ya kita nak bendung perkara-perkara yang macam ni? Pertamanya kita satu kita kena istighfar banyak-banyaklah kepada Allah, minta ampun. Bila kita tersedar perkara tersebut adalah suatu perkara yang tidak baik, maka kita kena cepat-cepat beristighfar kepada Allah dan stop terus, hentikan terus. Minta ampun dengan Allah dan kita hentikan terus. Jangan lagi kita teruskan. Walaupun dah tahu ada masa-masa bila tengok tu tahu ni berdosa ni, kalau mak tahu tengok aku tengok ni mesti dia membebel tak habis ni. Maknanya memang hati tu tahu, sedar memang benda tu tak elok. So bila kita dah teringat macam tu, memang dalam Islam tak bagi, so stop terus, kena putuskan terus, jangan diteruskan lagi apa yang kita lihat tersebut. Okey, kemudian bila kita stop pada Ustazah, kita kena minta ampun terus dengan Allah, istighfar banyak-banyak, baca terus na'udzubillah, ya Allah a'udzubillahi minasyaitanir rajim, minta terus kita perlindungan daripada Allah supaya kita dijauhkan daripada syaitan iblis. Kita istighfar dan kita doa kepada Allah, minta Allah tunjukkan yang benar itu adalah benar dan kita mengikutinya, kemudian kita minta Allah tunjukkan yang salah itu adalah salah, dan tolonglah Allah bantu kita untuk menjauhi perkara-perkara tersebut. Maknanya kena stop, kena istighfar, kena doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita juga kena pandai pilih kawan. Kena pandai pilih kawan. Cari kawan-kawan yang boleh membantu kita kepada kebaikan. Kena cari kawan, dan kena pandai juga cari program-program yang boleh menambahkan amal soleh kita. Kemudian selain daripada itu, jaga makan minum kita. Jaga makan minum kita. Yang haram mesti ditinggalkan. Yang syubhah juga sebaik-baiknya kita kena tinggalkan. Kena cari makanan yang halal dan tayyibah. Sebab makanan ini sangat penting, dia akan menjadi darah daging kita. Jadi kalau tubuh badan kita dibina daripada makanan yang haram, makanan yang ada kita duduk syubhah ke, jadi itu juga dia akan memberi, yang kata apa ni, dia juga akan mempengaruhi tingkah laku kita sebenarnya. Makanan yang haram, jadi dia akan membentuk peribadi yang suka kepada benda-benda yang tidak elok. Jadi khususnya kepada ibu bapa kan, kena jagalah, dan juga kepada anak-anak yang besar yang dah boleh uruskan diri sendiri, pastikan makanan yang kita makan adalah makanan yang baik dan yang halal. Mudah-mudahan dia akan membentuk peribadi kita peribadi yang soleh. Kita lah terutama yang besar-besar tu, kita sendiri yang mesti ingat kan. Mak ayah dah bagi dah besarkan dah kita, dah mungkin insya-Allah tunjukkan pada kita mana yang baik, mana yang tak baik, dah masukkan kita belajar agama dan sebagainya. Sekarang diri kita sendirilah kita nak bawa ke mana diri kita ni. Malulah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat-sangat berbudi kepada kita, bagi mata, bagi segala anggota tubuh badan kita untuk kebaikan diri kita. Tetapi kenapa kita pula yang pilih, yang salah pilih, memilih perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat untuk diri kita sendiri. Ada otak fikir, ada akal pemikiran tu fikir. Ini dia kelebihan manusia, dia ada faktor dalaman dalam diri manusia itu sendiri. Satu faktor yang suka bawa manusia kepada keburukan, dan satu faktor lagi
suka bawa manusia kepada kebaikan. Apa dia? Yang pertama yang suka bawa kita pada buruk ialah hawa nafsu lah, macam yang Ustazah sebut tadi. Yang juga suka, kalau kita gunakan dengan sebaiknya, suka untuk kita kepada kebaikan, iaitu akal pemikiran kita. Kemudian kita juga ada faktor luaran. Pada setiap manusia ni ada juga faktor luaran yang juga boleh suka membawa manusia pada kebaikan dan juga kejahatan. Apa dia faktor luaran? Faktor luaran tu ialah syaitan iblis. Syaitan iblis ni bukan diri kita ya, dia duduk kat luar, tapi dia Allah bagi peluang untuk dia boleh masuk dalam tubuh badan manusia ni lah. Okay. Jadi kalau hawa nafsu dia rujuk kepada syaitan, juga begitu juga dengan akal fikiran rujuk kepada syaitan, memang dia akan jadi sesat lah. Tetapi kita juga ada faktor luaran yang senantiasa sebenarnya nak bawa kita kepada kebaikan. Apa dia? Tak lain tak bukan ialah Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang baginda nyatakan, aku tinggalkan dua perkara. Sesiapa yang berpegang kepada dua perkara ni, baginda nyatakan lan tadillu abada. Forever, selamanya dia tidak akan sesat. Jadi akal pemikiran dan hawa nafsu yang memang ada dalam tubuh badan kita, kita rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah akan menatijahkan manusia yang soleh, yang dapat membawa dirinya dan keluarganya insya-Allah dan masyarakatnya, negaranya insya-Allah kepada kebaikan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, jawapan ataupun perkongsian daripada Ustazah, jawapan yang penuh dengan naluri keibuan, jawapan yang penuh nasihat sebagai seorang ibu kepada anaknya, bagaimana cara-cara untuk kita mengatasi perkara-perkara negatif yang kita nampak di media sosial. Terima kasih. Seterusnya, Ustazah, soalan seterusnya saya nak tanya. Saya sendiri pun mungkin nak tahu pandangan dan pendapat daripada Ustazah Nuridah, pengaruh media sosial terhadap anak muda, terutamanya dalam sektor ataupun dalam kelompok jawapan dalam segi politik, Ustazah. Dari segi politik, bagaimana anak muda ni kadang-kadang dia dah tengok orang, dia tengok pemimpin ni macam ni, pemimpin ni macam ni. So dia bila bergabung tu dia jadi macam sampai tahap aku tak nak ambil tahu politik. Sebab dalam politik ni juga, berita-berita dalam politik sangat-sangat berpengaruh dalam media sosial ni. Mungkin nasihat Ustazah kepada anak muda ni, bagaimana mereka ingin memilih pemimpin yang baik sebagaimana yang digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah kepada mereka. Mungkin Ustazah boleh kongsikan jawapan kepada mereka. Silakan Ustazah. Okey, terima kasih, insya-Allah cuba ya. Jadi pada anak-anak semua, kita kena ingat terutama yang tak suka pada politik. Selalu dulu orang kait, orang kata orang perempuan selalu tak minat pasal politik. Ada juga orang suruh macam tu kan. Tapi sebenarnya benda ni dia dah melata lah, bukan pada orang perempuan saja. Anak-anak muda khususnya sekarang ni pun bila dia rasa berat-berat je cerita pasal politik, tak nak tahu lah pasal politik. Jadi Ustazah nak pesan pada diri Ustazah dan juga kepada semua yang mendengar bahawa sebenarnya soal politik ni, perkara politik ni ataupun dalam erti kata soal pemerintahan, kepimpinan, terutama pemerintahan sesebuah negara ataupun komuniti kehidupan manusia, dia sebenarnya sangat penting dalam kehidupan manusia. Dia bukan suatu perkara yang asing. Bahkan kalau kita tengok, kita baca sirah-sirah para nabi sendiri pun, mereka para nabi ni mereka bukan sekadar orang yang mengajak manusia untuk berbuat baik, untuk melaksanakan amal ibadat, tetapi juga para nabi ni kebanyakannya mereka adalah pemimpin kepada sesuatu kaum. Bahkan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin negara. Betul tak Ikhman? Betul. Seorang pemimpin negara bermakna baginda adalah seorang politician, seorang ahli politik. Baginda adalah seorang ahli politik, dan begitulah juga dengan para sahabat baginda.
selepas wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah dilaksanakan oleh baginda diteruskan pula oleh para sahabat. Sebagai contoh kita lihat pemerintahan yang ditinggalkan oleh baginda diteruskan oleh Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar ni kalau kita baca sejarah memang antara manusia yang sangat rapat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah. Jadi apa yang telah dilaksanakan oleh baginda diteruskan pula oleh Saidina Abu Bakar. Dan begitu juga apabila Saidina Abu Bakar wafat, maka pemerintahan itu dipegang seterusnya pula oleh Saidina Umar, juga seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi soal politik ini sebenarnya bukan suatu perkara yang baru kepada umat Islam. Bahkan umat Islam terdahulu bermula daripada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kepada khalifah Islam yang terakhir, iaitu daripada Bani Uthmaniyah yang memerintah Turki yang jatuh pada tahun 1924. Mereka legasi pemerintahan Islam ini telah memerintah dunia lebih 1,300 tahun, dan mereka telah memerintah dunia lebih 2/3 alam buana ini dipimpin oleh orang-orang Islam, dipimpin oleh kerajaan Islam, dipimpin ini bukan suatu yang remeh-temeh, yang tidak perlu kita ambil perhatian. Bahkan anak-anak yang Ustazah kasih sekalian, bab politik ni, bab pemimpin ni, sampai padang mahsyar nanti kita akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu ayat, macam mana ayat tu di mana ayat tu di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, tak silap Ustazah ayat tu, kullu unasin yad'u bi imamihim, tak silap macam itulah, wallahu a'lam, tak ingat ni ayat ni. Maksud tak datang pula. Tapi maksudnya apa? Setiap manusia itu akan diseru mengikut pemimpin masing-masing. Kullu unasin yad'u bi imamihim. Tak silap macam itulah ayat ni. Maknanya setiap manusia ini di padang mahsyar nanti Allah akan panggil ikut pemimpin yang dia pilih, yang dia ikut masa dekat dunia dulu. Jadi maknanya ni bukan suatu perkara kecil, bukan suatu perkara remeh-temeh. Suatu perkara politik ni sampai pada mahsyar. Soal kepimpinan, soal pemerintah yang kita pilih akan dibawa sampai ke hari kiamat. Masya Allah, sampai pada hari akhirat, pada mahsyar nanti. Jadi sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kita ni kena fikir-fikirlah, agak-agaknya aku ni nak duduk kat belakang siapa ni? Pemerintah yang macam mana aku nak duduk ni kan? Nak belakang pemerintah orang kafir ke? Kalau orang kafir ni dia nak bawa ke mana pula aku ni kan? Di padang mahsyar nanti. Jadi agak-agak semuanya sebenarnya bercita-cita besar nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena carilah pemimpin yang boleh bawa kita ke syurga. Bukan orang kata banner perkahwinan jetil jannah hingga ke syurga. Sebenarnya memilih pemimpin pun sehingga kita sampai ke syurga. Jadi kena pandailah, kena cari ilmu. Kena cari ilmu, kena belajar, kena dapatkan maklumat. Tak boleh nak ikut orang kata ikut orang je, tak boleh. Anak-anak yang Ustazah kasih sekalian, kita mesti tahu diri kita nak ke mana. Kita nak ke mana sebenarnya. Jadi kita kenalah pastikan jalan yang kita lalui itu sampai kepada matlamat kita. Tak lain tak bukan ialah ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
bab politik ni kena ambil tahu dan pastikan pilih pemimpin-pemimpin yang boleh bawa kita ke syurga Allah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah Nuridah atas jawapan sebentar tadi. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, kita berada dalam rancangan buat bicara bersama YB Senator Hajah Nuridah Muhammad Saleh pada hari ini dengan tajuk media sosial terhadap anak muda. Ya Ustazah, alhamdulillah kita lebih menghampiri sejam buat bicara kita pada hari ini. Terima kasih kepada penonton. Bukan soalan Ustazah, yang saya ingin meminta kesimpulan daripada tajuk yang kita bicarakan pada hari ini, media sosial dan anak muda. Mungkin sedikit kesimpulan, nasihat dan juga taujihat kepada mereka yang sedang menonton, terutamanya anak-anak muda sekarang ni Ustazah. Boleh Ustazah berikan sedikit nasihat kepada mereka? InsyaAllah, silakan Ustazah. Dengar ke Ustazah? Ikmat, tadi terputus. Oh, terputus. Okey. Kita dah hampir sejam kita bersiaran langsung. So mungkin kita dah hampir ke penghujung rancangan. So di hujung rancangan ni dengan tajuk media sosial dan anak muda, mungkin minta sedikit nasihat. Mungkin sebagai seorang kakak, seorang ibu, seorang parent, ibu bapa, mungkin sebagai seorang YB Senator, sebagai seorang ketua muslimat dalam politik sekalipun, mungkin sedikit nasihat kepada sahabat-sahabat saya ataupun yang sedang menonton di secara langsung di Facebook PAS Wangsa Maju ni. Boleh Ustazah berikan sedikit kata-kata nasihat kepada kami semua? Ustazah, silakan. Okey, terima kasih pada Ikmal ya, dan juga kepada semua. Ustazah minta maaf zahir batin ya. Jadi buat akhirnya kena ingat ya, Ustazah pesan pada diri Ustazah dan juga kepada semua bahawa hidup kita ni hidup dua kali tau. Dua kali. Satu kat dunia, satu lagi dekat akhirat. Yang dekat dunia ni sekejap je, sementara je. Tapi walaupun dia sekejap, dia sementara, semua benda dikoreksi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jadilah manusia yang berhati-hati dalam setiap yang dilakukan. Berhati-hati kepada anggota tubuh badan kita sendiri sebenarnya. Kita mesti berhati-hati. Ya, jangan kita fikir kita kena berhati depan orang lain. Tak. Kepada diri kita sendiri kena berhati-hati. Sebab apa? Sebab nanti mereka ni lah yang tukar report kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala yang kita lakukan. Jadi hati-hati anak-anak yang Ustazah kasih sekalian. Jari jemari kita tu hati-hati nak klik kat mana. Sebab nanti kan jari ni masa sekarang ni dia tak bercakap dengan kita. Dia follow je apa yang kita nak buat. Tapi Masya Allah di hari akhirat kelak nanti dia pula jadi saksi kepada segala yang kita klik. Dan begitu juga dengan mata kita. Sekarang mata kita turut je, pandang je apa yang kita nak. Kan? Tapi besok di padang mahsyar mata kita juga akan menjadi saksi segala perilaku yang kita laksanakan semasa hidup yang sementara di atas muka bumi ini. Jadi yang pertama sekali yang mesti kita berhati-hati ialah terhadap diri kita sendiri yang akan menjadi saksi di atas segala perilaku kita di hadapan mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Wallahu a'lam bissawab. Okey, terima kasih kepada Ustazah kerana sudi meluangkan masa pada pagi ini. Sudi meluangkan masa bersama dengan kami semua, berbual bicara, berkongsi dan juga memberi nasihat kepada semua yang menonton sebentar tadi secara langsung. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan-puan sudi meluangkan masa sepanjang hampir 1 jam program kita pada pagi ini bertajuk pengaruh media sosial terhadap anak muda. Kita bersama sebentar tadi bersama dengan YB Senator Puan Hajah Nuridah binti Muhammad Saleh. Beliau adalah sebagai ahli Dewan Negara dan juga penyelaras bagi Parlimen Wangsa Maju dan juga Ketua Muslimat Malaysia, Dewan Muslimat Malaysia. Terima kasih kepada Ustazah dan juga seluruh tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa sampai itu saja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Kita akan maklumkan di ruangan Facebook. Sini kita ada lagi temu bual bicara yang akan mungkin kita akan kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan. Oleh itu saya akhiri bicara pada tengah hari ini, dah pukul 12 tengah hari ini, insyaAllah dengan tasbih kafarah dan suratul as. Sekian saja, wabillahi taufik.
wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.